Jibril, kalau kata dia cahaya, memang dia laju. Betul. Mikail cahaya, memang dia laju. Bagaimana dengan Muhammad? Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Bang Nafsir Official. Apa kabar friend? Insya Allah sehat selalu. Bagi teman-teman yang beragama Islam, jangan lupa ya, sholat 5 waktu. Sholat berjamaah di masjid lebih utama daripada sholat sendirian di rumah. Apa kabar teman-teman saya di Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura, dan di semua tempat? Selamat datang di channel Bang Nafsir Official. Kali ini kita sampai di bulan Rajab. Di video kali ini saya ingin menonton sebuah video dari channel Tazkirah Ustadz. Judulnya Ceramah Powerful Ustadz Auni Muhammad Terkini dan Terbaru. Jadi video ini tentang Isra Mi'raj, teknologi Isra Mi'raj. Jadi penasaran ya bagaimana teknologi Isra Mi'raj itu dapat kita pahami ya. Video ini menarik ya. Oke, gak usah lama-lama ya pembukaannya. Saya penasaran nih, langsung aja kita tonton ya. Oke, yuk. Tazkirah Ustadz. Cuma yang dipersoalkan oleh saintis. Okeylah, kalau nak kata buruk daripada cahaya, kami boleh terima. Memang dia laju. Ya, betul. Jibril, kalau kata dia cahaya, memang dia laju. Betul. Mikail cahaya, memang dia laju. Bagaimana dengan Muhammad? Dia manusia ya. Muhammad anak tunggang tu, anak bergerak dengan kelajuan tu. Condition tubuh seorang manusia biasa, anak tunggang benda laju. Apa peliknya? Dah dia naik kenderaan. Bukan isu kenderaan sekarang. Bagaimana kemampuan tubuh manusia nak bergerak dengan kelajuan cahaya, dia tak akan sempurna. Iya. Sebab tu bila orang bincang tentang time travel atau teleport, maksud kita duduk sini macam dalam cerita tu kan, time tunnel tahun 80-an, tiba-tiba pun pergi duduk sana. Seorang yang bergerak sama dengan kelajuan cahaya atau lebih laju daripada kelajuan cahaya, tubuh dia akan lebur, akan hancur. Tubuh dia akan lebur, akan hancur. Nasib baik X-Men Wolverine tu boleh bertangkuk balik. Betul tak? Tengok Allah kali anak saya. Jadi di video kali ini Ustadz Auni ini menyampaikan teknologi Isra Mi'raj. Jadi Buraq, kemudian Jibril, ya itu bergerak dengan kecepatan cahaya ya. Dan kemudian bagaimana dengan Nabi Muhammad sebagai manusia. Ini menarik ya. Oke, langsung aja, langsung lanjut ya. Dia nak ambil awet dia tu kan, hancur pergi dekat. Oh, tangkuk. Nasib baik kalau orang lain mampu keras lama lah. Iya. Bagaimana Muhammad boleh stay kekal dengan kesempurnaan walaupun melalui kelajuan tahap itu? Tuan-tuan tak percaya, ambil satu bantal. Contoh paling mudah. Ambil bantal tu sempurna, kemudian ada dia punya apa penutup kita panggil apa? Sarung bantal tu. Sarung pegang ya. bucu dia dua atas, biar dia tu ke bawah macam ni. Kemudian tuan hayung kuat-kuat. Hayung kuat-kuat bantal tu, pegang dua bucu. Tadi bantal tu elok, sempurna. Ni tenaga manusia, bukan laju cahaya pun, tenaga tangan kita. Bila bantal tu berhenti, agak-agak sempurna macam tu ke reyok habis dah? Ya, hancur Hak bantal. tenaga kita pun bantal tu duk reyok habis dah. Nak cakapnya ada kecacatan. Ada tak sempurna dah. Ni hak nak bawa dia tu laju, pengiring laju dia sendiri tu. Nak duduk dalam keadaan kelajuan tu, tiba-tiba sampai tempat, okey, tak ada apa. Patut dia jadi reyok ke? Nak kalau ikut teori biasa dia jadi reyok ke, tak sempurna ke, pecah ke, terbelah ke. Tapi why, hak ni lah payah. Hak ni lah payah kita nak pecah. Sebab itulah bila kita bincang Isra dan Mi'raj, dia ada benda-benda dia. Okey, contoh kita pi. Boleh dah tak? Saya ada masa pun tak lama ni. Bukan tak lama apa, sebab 9.30 nak kena rush balik ambil anak tuition. Tu je nak abang. Okey. Kita tengok hukum recycle, hukum alam, hukum kitar ni. Saya sebut satu benda, tuan-tuan kata ya atau tidak, maksudnya bersetuju atau tidak dengan pernyataan ini. Sebab mendahului sesuatu. Setuju atau tidak? Setuju. Sebab mendahului sesuatu. Setuju. Setuju atau tidak? Setuju.
Tuan-tuan boleh ada pilihan, ada nak jawab ya setuju, ada yang tak setuju pun okey, tak ada masalah. Sebab mendahului sesuatu, boleh terima atau tidak? Okey, memang sebab mendahului sesuatu. Sebab dalam kejadian apa pun di alam ni, sebelum dia terjadi tu ada sebab dia. Ada sebab dia. Jadi kita nak cari sebab, hikmah di sebalik kesebaban itu memang di luar bidang kita. Tapi nak habaq, sebab mendahului sesuatu. Jangan pening ayat seterusnya. Sebab mendahului sesuatu. Mendahului itu setiap pendahuluan tidak semestinya memunculkan sesuatu. Pening. Wah, agak pening juga ya. Macam ni, mudah. Saya bagi beberapa contoh. Seorang saintis, David Hume. David Hume ni dia buat ujian pada satu tembakan meriam yang besar. Ambil meriam, bubuh peluru, tembak. Bila tembak, dia buat penelitian, benda pertama yang paling awal muncul pada muncung meriam tu apa dia agak-agak? Apa ya? Kilatan cahaya. Iya, betul. Cahaya yang mula-mula keluar. Sup cahaya dulu, yang kedua baru bunyi. Pom. Yang ketiga baru peluru keluar. Oh iya, betul. Bila dibuat gerakan perlahan-lahan, zap kilauan cahaya, peluru, pom bunyi, baru peluru keluar. Baik. Ini bermaksud kilatan cahaya yang keluar itu bukanlah penyebab kepada bunyi pom tu. Kalau tak ada cahaya keluar, tak bunyi ke pom pada meriam? Kalau kata tak keluar cahaya mula-mula, meriam ni awal tak bunyi ni. Sebab tak keluar cahaya ke dia tak bunyi? Dia tetap bunyi ya. Adakah cahaya tu penyebab bunyi pom? Bukan cahaya tu penyebab bunyi pom. Inilah maksud dia, walaupun cahaya tu duduk pada pertama, dia bukan jadi sebab. Okey. Dan adakah cahaya dan bunyi pom tu penyebab peluru keluar? Tidak juga. Penyebab peluru keluar yang sebenarnya apa dia? Hak duk belakang tu, hak pak tu. Oh cahaya iya, tak ada masukkan kena-mengena apa ya, dengan peluru dorong. keluar, walaupun dia semua dalam satu konteks. Hak bunyi pom pun tak ada kena-mengena. Kalau tak bunyi pun, kalau pak orang dekat, keluar juga. Baik, yang poin dia nak habaq, setiap yang awal tu tidak semestinya jadi penyebab kemunculan sesuatu. Tapi David Hume ni orang masih ke belakang sikit pada kita je. Tapi imam besar kita, Hujjatul Islam, Imam Ghazali juga buat satu perbandingan yang mudah. Dia kata apa? Setiap pagi, setiap kali munculnya cahaya matahari diawali dengan kokokkan ayam jantan. Maksudnya dia nak habaq, biasanya ayam jantan berkokok, lepas tu waktu pagi, lepas tu keluar matahari. Tetapi keluarnya matahari bukanlah kerana diawali dengan kokokkan ayam. Bukan kerana ayam tu kokok matahari keluar. Kalau ayam sakit tekak hari tu tak berkokok, bagaimana? Iya. Betul. Baru paham saya. Aku tiap-tiap hari ni ayam berkokok baru aku keluar. Ayam ni pun suwe sungguh. Pukul 7.30 tak berkokok lagi. Nak keluar pun malas. Adakah dia duduk tunggu ayam berkokok juga? Dah. Ayam tak berkokok pun dia keluar. Sebab bukan sebab dia keluar tu sebab ayam berkokok. Tapi kebetulan. Nak habaqnya, hak permulaan tu bukan penyebab pun. Itu kata payah nak cari hikmah di sebalik setiap kejadian. Contoh kita ambil mudah, kita tengok 2-3 minggu lepas apa yang berlaku di negara New Zealand kan. Pada awal tu kita tengok hak teroris duk pam tu, apa yang kita rasa? Apa yang kita rasa? Bila saudara kita diperlakukan demikian, nak marah ada, Ya, marah. geram ada. Kalau boleh depan mata dia ni memang aku belasah, kalau depan mata memang aku ligang. Kemarahan dah memuncak. Tapi sekarang apa yang Allah letak? Dalam keadaan tu Allah balikkan orang-orang di sana boleh menerima, cuba mendekati apa yang dinamakan Islam. Iya benar, friend. Tengok betul. hikmah. Kita nampak marah-marah tu tiba-tiba, oh ni yang Allah nak letak. Hikmahnya Sebab ya. tu sebab atas sesuatu akibat tu dia payah. Kadang-kadang nampak benda tu Allah nak marah tiba-tiba, oh ni yang Allah nak letak. Ada hikmah, betul. Sampai kita kata ada mak-mak motor, geng-geng yang paling ditakuti kononnya bagi bantuan. Jadi ni satu benda. Sebab di sini poinnya di sini. Bukan pada tattoo dia, bukan pada penampilan dia, bukan pada fizikal dia, tapi pada sikap yang Allah letak.
Allah letak keadaan tersebut, Allah masukkan dalam hati dia, itulah penerimaan yang mereka boleh buat terhadap Islam hari ini di New Zealand. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Yang ketiga, siapa pencetus teori graviti? Gravitasi. Dalam sains teori graviti, dia duk baca buku, tiba-tiba jatuh buah apple tu. Siapa? Isaac Newton kalau nggak salah. Sir Isaac Ya, Newton kan? Betul. Sir Isaac Newton sebut pergerakan dari A ke B, dari B ke C, dari C ke D. Contoh, A ke B, B ke C, C ke D, D ke E. Pergerakan B ke C bukanlah kerana terlebih awal bergerak A ke B. Faham ke tak? Sudah. Mulai pusing nih. Maksudnya semua tu bergerak, tapi dia habaq B ke C ni bukanlah penyebab kerana A ke B tu bergerak. Maksudnya setiap sesuatu tu ada sebab-sebab yang tersendiri. Okey, kita kembalikan. Dalam surah yang sama, seingat saya, mungkin saya terlupa ayat tu saya tak terlupa, nombor ayat. Mungkin tuan-tuan boleh bantu saya. Wa kanal insana ajula. Allah sebut ayat 9 ke ayat 11? Oke, friends, sebentar ya. Oke ya. Tadi dia ragu tadi kan Ustadz Auni tadi ragu ayat berapa? Ini jawabannya nih Ustadz Auni, ayat 11 dari Al-Isra. Oke, kita lanjut ya. Sambil-sambil saya cerita tu boleh tolong cek dalam aplikasi masing-masing. Surah yang sama, surah Isra, Allah sebut wa kanal insanu ajula. 9 atau 11 Allah jadikan antara sifat manusia tu tergesa-gesa, terburu-buru. Termasuk dalam konteks tergesa-gesa dan terburu ni, kadang-kadang manusia ni terlampau cepat buat penilaian. Manusia kadang-kadang bila lihat sesuatu peristiwa terlampau cepat dia nak mengeluarkan pandangan. Kadang-kadang dengan keterburu-buruan dia cepat nak keluarkan pendapat. Kadang-kadang mungkin kerana sifat tergesa dan terburu tadi, pendapat dia tersasar, pandangan dia terseleweng, penilaian dia tak betul dan salah mungkin. Sebab itulah seorang ulama Islam, saya lupa nama dia, saya jumpa dalam satu kitab special dia bagi. Dia sebut 3 benda biar manusia ni reti dan boleh beza 3 benda ni untuk dipadankan dengan kisah Isra dan Mi'raj. Pertama, dia kata bila melihat sesuatu peristiwa yang berlaku, terutama yang besar-besar seperti Isra dan Mi'raj ni, biar kita boleh beza antara sesuatu yang mustahil pada akal dan sesuatu yang mustahil pada adat. Dia ada beza. Maksudnya ada beza sesuatu yang mustahil pada akal dengan sesuatu yang mustahil pada adat ataupun pada kebiasaan. Kalau kita tengok, kalau kebiasaan ni tak logik ni, tak mungkin. Ni kalau pada akal tak logik, tak mungkin, dia ada beza. Tu. Yang kedua, kita kena beza antara sesuatu yang bertentangan dengan akal dan sesuatu yang mana ilmu tersebut Allah tak buka lagi pada kita pada masa tu. Contoh, buat masa ni mungkin kerana kekurangan ilmu, Allah tak buka melalui mana-mana individu, tak tercipta lagi alat-alat yang canggih dan terkini untuk analisa, observation ke, eksperimental ke. Jadi kita menolak sesuatu yang bertentangan dengan akal. Tak logiknya benda ni, tak mungkinnya benda ni. Tiba-tiba satu masa, sebab masa hak kita kata tak logik, tak mungkin, ilmu tu Allah tak buka lagi. Tapi satu masa bila Allah buka melalui seseorang, tak kiralah dia Muslim ke, dia kafir ke, melalui kajian dia, terbukti dah. Hak aku tolak sebelum ni tu tak betul. Hak aku tolak sebelum ni tu salah. Dia ada 2 benda yang berbeza. Betul. Dia asal bertentangan dengan akal versus satu benda yang Allah tak buka lagi ilmu tu. Dan yang ketiga, rational dan irrational lawan supra-rational. Agak-agak hak ni rational ke supra-rational? Isra Mi'raj. Supra dah ni. Supra-rational. Payah nak fikir ni. Supra-rational itu apa ya? Di luar batasan dan nalar rasional. Jadi 3 benda ni selalu banyak yang menyebabkan kekeliruan manusia dalam membezakan bentuk-bentuk dia. Oke, friend.
Ya itu tadi friend, video tentang Isra Mi'raj. Jadi Isra Mi'raj, kita sebagai muslim mempercayai terjadinya Isra Mi'raj karena itu dijelaskan dalam Al-Quran ya, dalam surat Al-Isra. Kemudian tadi Ustadz Auni menyampaikan teknologi-teknologi terkait dengan Isra Mi'raj, dan sebagian ada yang kita belum tahu, dan insya Allah kalau teknologi makin maju ke depan, insya Allah akan Allah bukakan informasi mengenai Isra Mi'raj. Dan saya mempercayai itu karena sebagai contoh dulu teknologi HP berkomunikasi dengan berjauhan itu tidak mungkin, tidak masuk akal, tetapi sekarang mungkin. Nah, jadi memang sesuatu itu tergantung teknologi pada saat itu. Jadi itu ya kan, Isra Mi'raj sebagai salah satu peristiwa menandai sebagai tanda perintah sholat 5 waktu kepada kita muslim, dan insya Allah kita dapat melaksanakan sholat tepat pada waktunya, dan insya Allah berjamaah, dan insya Allah kita semua mendapat keselamatan dunia dan akhirat. Oke, mungkin itu aja video singkat ini, insya Allah bermanfaat bagi saya dan kita semua yang menonton. Jangan lupa kalau suka video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Bangun Absor Official. Isinya tentang reaction video dan insya Allah video-video yang bermanfaat. Salam sehat selalu dan assalamualaikum.